sama-sama. Nama diberi Zairi bin Said. Beliau berusia 40 tahun dan merupakan anak kelahiran balik Pulau Pinang. Beliau memegang lulusan sarjana politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa buang masa, majlis menjemput Encik Zairi untuk menyampaikan ceramah beliau pada pagi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Yang beramai-ramai itu, yang ILKKM tu di mana? Berada di mana? Seremban, Kuala Lumpur. Seremban. Yang itu Dekat yang kolej masing-masing. okey, dekat kolej masing-masing. Maksudnya dia buat paparan ni lah. Okey, tak apa. Sebab memandangkan kali ini kita tak buat kita tak buat secara satu peserta, satu device. Sebab sesi saya ni biasa saya akan tanya soalan banyak. Saya nak panggil kamera tu kena clear sikit. Minta semua buka kamera sebab saya akan pick up yang mana contoh baju oren, laki baju oren tu saya nak tanya soalan. Yang di depan sekali baju warna hijau saya nak tanya soalan. Ini contoh saya nak tanya soalan lah. Okey, supaya sesi kita ni kita tak jadi macam satu hala je kan. Kalau tidak nanti boring. Untuk dengan saya ni kita ada selama insya-Allah kita hari ni sampai ke petang kita ada topik yang diberikan kepada saya sistem pentadbiran negara, overview perkhidmatan awam, pengenalan kepada organisasi KKM. Lepas tu kita ada lagi 2 topik di sebelah petang ya. Tapi kelima-lima topik yang diberikan ni adalah saling berkait. Walaupun penampilan dan imej diri ni mungkin kita rasakan berasingan, tapi dia elemen-elemennya tu saya akan masuk dalam topik awal juga. Sebab dalam kita sebagai penjawat awam ada juga topik yang berkaitan dengan cara pemakaian dan sebagainya, saya akan sentuh sewaktu dalam topik yang ketiga. Jadi maknanya 5 topik ni saya akan buat direct terus bersulam. Jadi mungkin kita akan ambil masa, kita nampak kenapa cik ni lebih masa topik pertama ni dan sebagainya, tak? Masa yang diberi kepada saya 6 jam, pagi 3 jam, petang 3 jam. Dalam 6 jam ni lah saya akan selesaikan kelima-lima topik. Tapi mungkin dalam serta-serta topik tu kita akan nampak ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi sebenarnya dia saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan perbincangan kita. Saya akan buka slide dulu. Okey. Saya share screen sekejap. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya terus tau. Tak perlu nak bertunggu sehingga akhir. Sebab kita topik kita saya tak nak terlalu serius, kita buat santai aja. Okey. Sistem pentadbiran negara, overview perkhidmatan awam, pengenalan kepada organisasi KKM, ini topik awal. Kemudian kita akan tengok lagi 2 topik yang lain, iaitu pemikiran kreatif dan inovatif dan juga etika tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi dalam topik ini kita akan lihat bagaimana Malaysia ni diurus takbir. Ini kita kena faham. Sebab apa saudara-saudari nanti bila dah jadi penjawat awam kan, patutnya beruntung sebab kita ni bila dah jadi penjawat awam ni kita juga merupakan rakyat Malaysia. Pada masa yang sama kita berkhidmat kepada rakyat, memegang amanah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita kena fahamlah macam mana Malaysia ni diurus takbir. Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri yang jadi Perdana Menteri Malaysia? Kenapa Tun Mahathir boleh jadi PM 2 kali? Boleh tak wanita jadi Perdana Menteri Malaysia? Macam mana PM tu dilantik? Bagaimana Menteri Kesihatan tu YBKJ? Dia tak ada kelulusan bidang kesihatan pun. Jadi bolehkah dia jadi menteri? Jadi ini antara persoalan yang kita perlu faham. Kerana kita ni rakyat Malaysia, apatah lagi kita ni akan jadi penjawat awam. Saudara je perlu faham benda tu. Kemudian kita akan tengok perkhidmatan awam tu sebagai jentera yang menggerakkan
kerajaan tu, jentera yang menggerakkan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Dan kemudian kita akan fokus kepada KKM. Kita ni sebagai salah satu daripada kementerian-kementerian yang wujud, kita adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita nak berkenalan lah. Saudara-saudari mungkin sebagian besarnya dah tahu sebab dah 3 tahun bersama dengan institut latihan kita kan. Jadi bila kita dah bersama dengan institut latihan ni, secara tak langsung program-program rasmi kadang-kadang yang mana kementerian buat tu saudara-saudari akan mengikutinya. Jadi mungkin akan nampak lah macam mana struktur. Tapi saya akan cerita supaya tuan nampak bagaimana KKM itu diurus habis. Kemudian kita akan lihat kepada kepentingan untuk kita penampilan diri, imej diri yang baik sebagai pejabat awam, dan juga kita akan tekankan kepada etika kerja dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok dulu sistem taraf sebelum tu. Ini tentang diri saya sikit. Berasal dari balik Pulau Pinang, menetap di Shah Alam, Selangor. Sekarang ni berkhidmat di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan. Kelulusan sarjana Sains Politik UKM, degree IT. Mula berkhidmat dalam sektor kerajaan bermula 2004 di Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri. Kemudian 2005 saya ke Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. 2009 saya ke Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dan di KKM saya sejak tahun 2013. 2013 saya masuk sebagai pegawai khas kepada Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi. Selepas tu saya bantu Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zul pada 2018. Lepas Dr. Zul akan berlaku peralihan kerajaan pula, Dr. Adham Baba saya bantu 7 bulan. Lepas tu saya rasa dah lama dah berjalan awam politik, saya turun berkhidmat di bahagian sekarang, di bahagian pengurusan maklumat. Jadi InsyaAllah pengalaman saya berkhidmat dengan menteri, timbalan menteri, dengan anggota pentadbiran di peringkat atasan KKM, saya akan kongsikan dengan saudara-saudari supaya tuan-tuan bersedia untuk menjadi penjawat yang terbaik di KKM nanti. Okey? Okey, baiklah. Ini antara skop yang kita akan temui. Mula-mula kita nak kenal negara kita dulu, kemudian kita tengok perlembagaan itu sebagai teras yang membentuk Malaysia. Kemudian kita tengok sistem pentadbiran negara, overview pengetahuan dan pengenalan organisasi KKM, serta 2 topik seterusnya sebelum rumusan. Kahoot adalah ujian yang kita akan buat selepas, inilah saya tak nak buat awal-awal. Kadang-kadang saya buat awal supaya nak tengok tahap pemahaman saudara-saudari dulu. Tapi saya rasa lepas sesi ini baru kita buat. Okey. Untuk membentuk negara, saudara-saudari sekalian, untuk membentuk negara, kita perlukan 4 elemen. Mana-mana tempat dalam dunia ni, dalam mana-mana tempat dalam dunia ni dia nak jadi negara, dia kena ada 4 elemen. Elemen yang pertama, dia perlu ada tanah. Kan, dia kena ada kawasan lah. Kalau macam kita ni daripada Perlis sampai ke Sabah, dia ada flora dan fauna, ada hidupannya di situ. Dia ada sumber alam, sumber galian. Jadi ada keluasan kawasan. Jadi maknanya mana-mana tempat nak jadi negara, dia mesti ada kawasan. Okey, itu yang pertama. Selepas dia ada tanah, dia kena ada apa? Dia kena ada orang yang tinggal di tanah tu, rakyat. Kan, kalau tak ada orang macam mana jadi negara? Ada tanah, ada rakyat. Rakyat ni boleh jadi pelbagai kaum, berbilang bangsa. Mungkin rakyat tu asalnya memang di situ, mungkin datangnya dari tempat lain, dan berbagai lah. Ada syarat-syarat nak menjadi kerakyatan. Kalau orang dulu-dulu tu nak jadi rakyat sebuah tempat waktu zaman Kesultanan dulu, kan dia berdagang, dia datang ke kampung tu, dia pergi jumpa dengan pembesar kat kampung tu dulu. Datuk, kami ni datang daripada tanah Jawa, kami datang nak bermuastatin di kampung ni, boleh tak? Boleh, kamu bolehlah buka rumah kamu di hujung sana, sebagai contoh. Ini orang dulu-dulu. Tapi zaman sekarang apabila ada era pemodenan, zaman berubah. Kan, tapi rakyat tu masih ada, pelbagai bentuk, berbilang agama, pelbagai kaum. Okey. Elemen ketiga, nak jadi negara, kita nak kena faham konsep negara dulu, kena ada apa? Kena ada orang yang memimpin rakyat tadi dan juga menguruskan tanah, yakni pemimpin ataupun kerajaan. Pemimpin ataupun kerajaan dalam sesebuah negara tu berbeza kaedah pemilihannya, walaupun kita mengamalkan demokrasi sama dengan Amerika Syarikat, sama dengan Singapura, tapi kaedah pemilihan kita tu berbeza. Kerajaan ni diperlukan untuk mengurus takbir lah. Urus apa? Urus rakyat dan juga urus tanah.
adanya undang-undang untuk tujuan pengurusan tersebut. Jadi kalau 3 elemen ni dah cukup kan nak jadi negara? Tak cukup. Kita perlukan satu lagi elemen untuk menjadi negara, yakni kedaulatan. Okey, kedaulatan ni apa? Kedaulatan ni merupakan satu perlambangan yang kalau manusia ni kita dapat katakan sebagai maruah. Maruah ni kita tidak dapat lihat dia sebagai satu objek, tapi kita tahu kewujudan dia. Macam manusia ni kita boleh kata, ni macam tak ada maruah lah. Jadi kita tahu, kita tak nampak maruah tu bagaimana, tapi cara dia bertingkah laku, cara pemikiran dia tu kita boleh nampak maruah dia. Begitu juga dengan negara. Kedaulatan ni kita tidak nampak secara fizikal, tapi kita boleh tahu daripada sosok tubuh pemimpin ataupun pimpinan di negara itu menguruskan negaranya itu, kita tahu negara itu ada kedaulatan ataupun tidak. Kedaulatan sesebuah negara itu juga wujud apabila sebuah negara lain yang berdaulat mengiktiraf kewujudan negara kita. Sebagai contoh, kita Malaysia mengiktiraf kewujudan Singapura, maka Singapura itu diiktiraf sebagai sebuah negara. Begitu juga kita Malaysia, Singapura mengiktiraf kita sebagai sebuah negara, maka kita pun diiktiraf sebagai sebuah negara oleh PBB. Bagaimana dengan Israel? Kita Malaysia tidak mengiktiraf Israel. Kewujudan Israel itu kita tidak anggap sebagai sah untuk Malaysia kita. Tapi ada negara lain yang mengiktiraf kewujudan Israel. Jadi PBB tetap menganggap Israel itu sebagai sebuah negara. Asalkan ada satu negara lain mengiktiraf satu kawasan itu sebagai sebuah negara, maka tempat itu akan diiktiraf oleh sebagai negara, asalkan dia memenuhi 3 kriteria yang lain juga. Okey? Saudara-saudari faham ya? Kita ada 4 elemen nak membentuk negara: tanah, rakyat, kerajaan dan kedaulatan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua yang kita perlu faham dulu bila kita nak cerita tentang negara ni, persekutuan. Ini kita kena faham. Malaysia adalah negara persekutuan. Bila kita sebut Malaysia sebuah negara persekutuan ni, saja saya nak dengar pandangan daripada saudara-saudari orang-orang muda ni. Apa yang saudara-saudari faham bila kita kata Malaysia negara persekutuan? Persekutuan tu apa? Saya nak dengar dulu. Okey, saya tutup dulu slide. Mari kita dengar pandangan rakan-rakan kita. Okey, kita nak tanya siapa? Siapa suka rela nak mencuba dulu? Silakan. Yang mana grup-grup tu buka kamera, nak tengok muka. Okey. Silakan, siapa nak cuba? Kita minta. Okey, Hafiz, sila Hafiz. Bila kita sebut persekutuan ni, apa yang setakat Hafiz faham? Macam yang saya faham, Saya tak dengar Hafiz. Ada yang lain? kalau yang bersekutu, Okey, macam saya faham, macam dulu kita belajar sejarah kan, ada negeri-negeri yang bawa bersekutu macam Kedah, Selangor, semua tu. Macam yang basic Hang tunjuk muka hang tunggu kipas buat apa? Okey. Okey, Okey, yang persekutuan. macam ada negeri yang bersekutu yang ni lah. Kita punya macam pemerintahan lah, macam banyak ada yang konsep, ada raja, ada sultan, ada yang dipertua. Okey. Itu yang ada pemahaman. Baik, terima kasih Hafiz. Terima kasih atas cubaan tu. Yang lain? Kita minta rakan kita yang cuba. Jika ada, jangan malu-malu. Silakan kalau nak mencuba. Saya cuba. Okey, silakan saudara. Ada kamera tak? Buka kamera. Ada. Okey. Negeri persekutuan ni seperti yang kita maklum, kita ada negeri, setiap negeri dia mempunyai pelbagai pemerintahan, so tapi dia disekutukan, dijadikan bawah satu di bawah satu pemerintahan, bawah satu kerajaan. Tapi setiap negeri tu ada pemerintahan tersendiri. Macam mana pun dia disekutukan di bawah satu kerajaan yang kita panggil demokrasi berparlimen di negara kita, seperti kita semua tahu. Okey. Terima kasih. Terima kasih saudara. Okey. Satu lagi. Kita minta wanita pula.
Nak minta wanita pula. Silakan seorang. Siapa-siapa? Ada yang nak mencuba? Jangan risau. Kalau dalam sesi ni tak tahu, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting habis sesi ni, selepas hari ini, perlu tahu. Itu yang penting tu. Tapi setakat sekarang ni kita just nak cuba, kita nak cuba faham. Setakat mana yang kita faham, yang kita ketahui tu. Cik, bagi saya, Okey. persekutuan ini penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai persekutuan sendiri. Penyatuan beberapa negeri yang ada persekutuan sendiri. Maaf, Encik tak dengar. Okey, tak apa. Terima kasih. Jadi ideanya tu dah ada. Okey, jadi saudara-saudari sekalian, apa yang sahabat kita sebutkan tadi itu betul, ya. Cuma kita perlu gilakan lagi bahawa bila kita bincangkan konsep negara persekutuan ni, kita dianya merupakan satu gabungan, ya. Dianya merupakan satu gabungan beberapa negara bergabung membentuk satu negara yang lebih besar. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Okey. 1, 2, 3 dan 4 itu merupakan satu negara. 1, 2, 3, 4 itu satu negara. Dia bergabung membentuk satu negara yang lebih besar. Ini konsep asas dah. Okey. Asalnya dia merupakan 4 negara yang berpisah. Ini dalam contoh ni kita bagi 4 lah. Okey. 4 negara ini bergabung membentuk satu gabungan yang besar. Ini konsep persekutuan. Jadi maknanya apa yang kita nak tunjuk dalam ni adalah asalnya 1 tu ada kuasa tersendiri, 2 ada kuasa tersendiri, 3 ada kuasa tersendiri, 4 ada kuasa tersendiri. Kemudian keempat-empat mereka ni bersetuju untuk bergabung membentuk satu kuasa yang lebih besar. Tapi kuasa 1 tu dia kekal, kuasa 2 tu kekal, kuasa 3 cuma ada sebahagian kuasa di peringkat negeri itu diberikan kepada persekutuan. Itu maksud persekutuan. Jadi maknanya kalau kita tengok konsep persekutuan ni, kita ada 2 bentuk kerajaan yang memerintah negara dan rakyat yang sama. Dalam bahasa mudahnya macam ni, saya ni merupakan rakyat yang tinggal di negeri Selangor. Saya merupakan rakyat kepada Sultan Selangor. Tapi pada masa yang sama, saya juga merupakan warga negara Malaysia. Setiap kerajaan memiliki satu daerah di mana kuasa dan kekuasaan itu terjamin. Maknanya negeri Selangor dia ada kuasanya sendiri, kerajaan Malaysia Persekutuan pun dia ada kuasa dia sendiri. Itu satu. Kemudian terbentuk atas keinginan negeri-negeri bersatu di bawah satu perikatan. Maknanya daripada Perlis sampai ke Sabah. Hari ini bersetuju untuk bersatu, bernaung di bawah satu negara yang besar dinamakan Malaysia, Persekutuan Malaysia. Begitu. Setiap negeri boleh mengekalkan terus identiti kaum ataupun wilayahnya. Ini boleh. Dan negeri yang membentuk persekutuan bersedia untuk mengorbankan kedaulatan. Apabila persekutuan terbentuk, ia menjadi negara berdaulat. Ini macam contoh, dulu Perlis ada askar dia sendiri. Kedah ada tentera dia sendiri. Johor pun ada tentera dia sendiri. Jadi maknanya, askar dan tentera ni dulunya ada di setiap negeri. Tapi hari ini semua negeri dah mansuhkan tentera dia, kecuali negeri Johor. Okey? Sebab apa? Sebab kuasa keselamatan tu diberikan kepada kerajaan persekutuan untuk uruskan. Ini contoh. Okey? Perlembagaan bertulis merupakan kunci yang menggariskan sempadan kuasa antara keduanya. Jadi maknanya ada undang-undang persekutuan, ada undang-undang peringkat negeri. Jadi begitu, dia tujuannya supaya tak berlaku monopoli ataupun penetasan dan sebarang pindaan terhadap perlembagaan itu perlu dibawa ke peringkat Dewan. Yakni Dewan Negara, Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Begitu. Jadi saudara-saudari faham bahawa kita ni merupakan negara persekutuan. Malaysia adalah sebuah negara sebab kita memenuhi 4 elemen. Pada masa yang sama kita juga merupakan sebuah negara persekutuan. Okey? Okey. Kita teruskan. Sebelum tu, Urustia ada tak senarai nama peserta? Kalau Urustia ada senarai nama peserta, minta WhatsApp kat saya. Senang saya nak panggil nama sebab kalau kaedah macam ni saya tak tahu nombor. Kalau ada nama peserta saya nak tanya soalan kan, saya boleh panggil nama peserta. Saya minta Urustia, MC tolong tanya Urustia je, WhatsApp kat saya nama peserta, senarai nama peserta khusus kita hari ni. Okey, saya teruskan. Kita dah nampak konsep
persekutuan tu. Okey, Malaysia sepintas lalu. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Kenapa? Kita dah bincang tadi sebab kita dah lihat sebagai sebuah negara persekutuan, kita merupakan gabungan daripada negeri Perlis sampai ke Sabah. Kita ni terbentuk pada 16 September 1963. Okey. Ianya merupakan gabungan pada 16 September itu merupakan gabungan asal Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan juga Singapura. Singapura berpisah pada 9 Ogos 1965. Okey. Bila Singapura berpisah ni, apa yang kita boleh nampak bahawa sesebuah persekutuan tu dia bukan hanya bergabung, tapi pada masa-masa gabungan itu boleh berpisah. Okey. Cuma pemisahan gabungan ni boleh berlaku secara baik ataupun berlaku secara anarki. Apa maksud berlaku secara anarki? Berlaku secara anarki ni berlaku secara peperangan lah sebagai contoh. Tapi macam Singapura berpisah daripada Malaysia ni, kita berpisah secara baik lah. Kita tidaklah berlaku pergolakan dan sebagainya. Tak macam bila Jerman Barat, Jerman Timur, apabila tembok Berlin runtuh pada tahun 1991 tu, nak menandakan kegagalan ideologi komunisme di dunia ni pada waktu tu. Itu kita tengok banyak negara-negara yang Turkmenistan, Azerbaijan yang ada Tan-Tan kat belakang tu, kebanyakannya mula melarikan diri daripada USSR. Ini yang kita nampakkan berlaku konflik ketenteraan bila Russia yang mengetuai USSR tu cuba menahan daripada negara-negara itu keluar daripada USSR. Konflik terbaru dunia. Kalau kita tengok macam yang berlaku dekat Ukraine dengan Rusia tu, jadi sempadan di antara sempadan negara tu, ada kawasan yang Rusia tak nak bagi Ukraine buat sesuka hati, sebab Ukraine dia nak menyokong NATO, nak masuk dalam NATO. Jadi Rusia macam tak setuju sebab dia akan memberi ancaman kepada mereka. Jadi sebab tu berlaku konflik di sana. Jadi ini adalah contoh konflik antarabangsa yang apabila sesebuah persekutuan tu boleh berpisah, cuma dia ada pemisahan secara baik ataupun berlaku secara anarki. Okey, dalam konteks negara kita, Singapura berpisah dengan baik pada tahun 65. Keluasan kita 330,524 km persegi. Kita terletak di antara 2 dan 7 darjah utara garisan khatulistiwa. Apa maksud 2 dan 7 darjah tu? Maksudnya adalah kita akan sentiasa hujan, panas dan lembap sepanjang tahun. Itu cuaca yang kita dah boleh ramalkan sebab kita berada di garisan tu. Kita bersempadan dengan Thailand di bahagian atas, Singapura bawah, Indonesia dan juga Brunei. Okey, penduduk kita lebih kurang 32.75 juta dan kita mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Okey? Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Bila saya sebut demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan tu, apa yang saudara-saudari faham? Apa yang saudara-saudari faham bila saya sebut demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan? Siapa nak cuba? Bila dengar kita boleh menyuarakan pendapat sebagai silakan, rakyat boleh. Malaysia. Kita boleh menyuarakan pandangan sebagai rakyat Malaysia. Bagus. Pandangan lain? Apa lagi bila kita sebut? Silakan. Ada? Encik, kita mempunyai hak untuk mengundi memilih pemimpin kita. Ada hak untuk mengundi, ada hak untuk memilih pemimpin lain. Okey. Urustia dah bagi nama kat saya. Okey, saya nak tanya. Okey, tiap-tiap kumpulan kena ready. Okey, saya nak tanya. Okey, Nakib Fahmi, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Silakan, setakat yang Nakib faham. Mana Nakib Fahmi? Nakib Fahmi
Marliana Mazlan dan juga Marliana Mazlan. Dua orang ni kita nak lihat. Marliana dan Nakib. Silakan. Demokrasi berparlimen. Okey, Marliana dulu. Nakib pergi kat mic. Okey, Marliana, kalau kita demokrasi ni raja sebagai ketua negara, Islam sebagai agama rasmi, lepas tu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey, itu pandangan Marliana. Begitu Terima kasih. Okey, Nakib mana dah? A01 Nakib Fahmi. Hello. Ya, hello. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan dengan kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Kerajaan Nakib kat mana ni? Saya tak nampak muka. Kawan-kawan tak nampak. Yang mana Nakib mana? Kena tunjuk wajah lah. Rakan-rakan nak tengok sama yang di tempat lain tu. Okey, saya lagi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan dengan kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Okey. Tu Google Okey, tak pakai. Terima kasih. Okey, saudara-saudari, nanti lepas ni kalau saya panggil, guna bahasa biasa. Jangan guna bahasa, tak apa nak Google tu saya faham, boleh Google je. Tapi kita cuba terangkan apa setakat yang kita faham. Itu lebih kita faham. Okey. Bila kita bincang tentang demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, Malaysia mengamalkan sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Biasanya konsep demokrasi ni saudara-saudari, kita lihat kepada kebanyakan orang melihat kaedah pemilihan pemimpin, tapi sebenarnya konsep demokrasi ini luas, dia dah banyak dibincangkan oleh para sarjana. Tapi bila kita katakan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan itu, dapat kita katakan bahawa pemimpin di sebuah negara tu dipilih oleh rakyat. Kaedah pemilihan tu berbeza di antara satu negara dengan negara lain. Kaedah pemilihan pemimpin di Malaysia tak sama dengan kaedah pemilihan pemimpin di Singapura. Walaupun kita kedua-dua negara mengamalkan kaedah pilihan raya. Okey? Rakyat di negara kita, demokrasi, bebas untuk memilih pemimpin kita. Ada kaedah pemilihannya, pilihan raya kita akan tengok nanti. Berparlimen. Apa maksud demokrasi berparlimen? Maknanya, pemimpin yang kita pilih melalui pilihan raya tu, dia akan duduk dalam Dewan Parlimen untuk membuat undang-undang, untuk buat perlembagaan, untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tak boleh dibuat di dalam Malaysia. Faham tak? Orang yang menentukan apa yang boleh kita buat dan tak boleh kita buat dalam Malaysia, apa yang salah ataupun tidak tu, adalah orang yang duduk dalam Dewan Rakyat. Orang yang menang dalam pilihan raya inilah yang akan buat undang-undang kita. Dan undang-undang ni pula, dia berbeza di antara satu negara dengan negara yang lain. Kenapa? Kenapa undang-undang, kalau macam contoh, di Singapura kita tak boleh makan chewing gum. Undang-undang di negara Singapura mengharamkan chewing gum. Tapi di Malaysia boleh makan chewing gum. Agaknya, kenapa walaupun kita mengamalkan demokrasi, Singapura mengamalkan demokrasi, ini contoh terdekat lah yang saya ambil, tapi mengapa berbeza antara satu negara dengan negara lain? Saya nak minta pandangan. Kenapa walaupun kita sama demokrasi, tapi undang-undang tu berbeza? Supaya kita faham. Minta pandangan. Mungkin saudara-saudari nak bagi pandangan? Macam saya sebutkan, jangan risau. Dalam kursus saya ni, dalam sesi saya ni, jangan risau tentang salah ke, betul ke tak betul ke tak. Yang penting adalah beri pandangan. Itu yang jauh lebih penting. Okey, silakan. Ada yang nak beri pandangan? Ada. Okey, silakan. Izinkan saya tuan Saya izinkan, jangan risau. Okay.
Kalau macam mana cakap tadi? Okey. Kenapa undang-undang itu berbeza mengikut setiap negara, setiap kerajaan? Betul. Sebab undang-undang itu dibuat oleh manusia. So setiap pemimpin adalah manusia. So mereka punya cara lain, permintaan lain-lain, kehendak lain-lain. So setiap peraturan yang dibuat tu mengikut kehendak semasa, peraturan semasa, apa yang terbaik pada keadaan semasa. Okey, mengikut keadaan semasa lah pada waktu tersebut. Maksud saudara. Okey, baik. Terima kasih. Satu pandangan yang baik. Lain? Silakan, yang lain. Ada ni, Natasha Rina Sihat. Ada? Natasha Rina. Kita nak dengar dulu. Minta pandangan. Sebab negara kita ni mempunyai perbezaan budaya. Mungkin dekat sana masyarakat dia kena mengikut peraturan di sana lah. Berbanding kalau Malaysia dia ada peraturan dia sendiri lah. Okey. Terima kasih. Jadi jawapan yang saudara-saudari rakan kita ni, perlembagaan yang berbeza. Betul lah. Itu yang perlembagaan yang berbeza sahabat kita sebut. Tapi kenapa perbezaan itu wujud sedangkan kita merupakan sebuah negara demokrasi? Malaysia demokrasi, Singapura pun demokrasi. Tapi kenapa di Singapura tak boleh makan chewing gum? Di Malaysia boleh makan chewing gum? Ini contoh. Satu lagi perkara yang mungkin kita boleh lanjutkan perbincangan ni, bila kita, okey, nombor 39 yang kat tangan tu dulu, silakan. Muhammad Azizi. Tak apa, Azizi bagi pandangan dulu. Muhammad Azizi. Ya, saya. Ya. Kenapa perbezaan itu wujud? Walaupun kita katakan dua-dua negara demokrasi. Sebab dia ikut kesesuaian negara macam salah satu negara dia nak macam ni, satu negara dia macam dia ikut rakyat dia. Okey. Dia ikut rakyat dia. Okey, baik. Terima kasih. Satu lagi saya nak tanya saudara-saudari kan. Kita kata kita ni negara demokrasi. Tapi bila kita sebutkan negara demokrasi, negara yang mengamalkan kebebasan, kebebasan itu perlu ada had ataupun tidak? Apa pandangan saudari? Bila kita katakan negara demokrasi, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Banyak orang petikai begitu. Cuma soalnya adalah, di dalam sebuah negara demokrasi yang mengamalkan macam kita Malaysia, ataupun Amerika Syarikat, Singapura dan sebagainya, adakah negara demokrasi kebebasan itu perlu ada? Adakah demokrasi itu perlu ada had? Ataupun demokrasi sebenarnya tidak perlukan had? Apa pandangan? Silakan. Nak tanya. Bila saya tengok handphone tu, maksudnya saya tengok senarai nama saudara-saudari. Jangan kata saya main handphone tau. Okey. Mungkin Balqis binti Rosli, grup 2B kos 2. Mungkin minta pandangan. Balqis. Dan juga kita minta seorang lagi, Wan Ahmad Daniel. Wan Ahmad Daniel, Wan Azhar. Nak minta pandangan. Kalau tak ada ni nak. Silakan. Demokrasi itu perlu ada had ataupun tidak? Selain daripada dua sahabat kita tu pun boleh juga. Nak bagi pandangan, silakan. Bila kita katakan kita sebuah negara demokrasi. Perlu Kenapa? Kenapa perlu? Demokrasi perlu ada hak sebab tapi dia berpada-pada lah ikut keadaan semasa. Tapi bukan, faham maksud Natasha tu. Tapi apa definisi berpada-pada tu? Apa definisi berpada-pada tu? Dia kena, macam Natasha kata, dia kena ada had, tapi dia berpada-pada. Macam mana kita nak jelaskan berpada-pada tu? Sebab okey, sahabat kita yang saya panggil tadi tu mana? Tapi tak
tak boleh lebih. Dia tak boleh apa Tasha? Lebih-lebih. Dia Tasha pas mic kepada kawan kat sebelah tu yang bagi jawapan berlebih-lebih tu, nak dengar pandangan dia. Okey, silakan. Janganlah lari. Sini. Cepat jawab. Apa maksud jangan berlebih-lebih tu? Saya nak faham. Sebab kita kena faham, dalam negara demokrasi biasanya orang bincang tentang kebebasan. Jadi kebebasan tu perlu ada had ataupun tidak. Kan khusus ni dia cantik kalau secara fizikal dah dibolehkan kan, baru kita dah lancar ya kan. So kalau bersuara tu janganlah sampai belajar. Maksudnya jangan kurang ajar lah kan. Okey, dah ayat yang buka sikit kamera nak tengok siapa-siapa yang cakap tadi tu. Supaya rakan-rakan lain kenal juga, supaya pengajar nampak bagus dia ni aktif bercakap. Siapa namanya tu? Okey. Jadi baik, terima kasih saudari. Jadi maknanya saudari guna istilah kurang ajar. Okey, jadi saya explain. No problem. Okey, minta sahabat kita yang 2 orang tadi tu. Yang saya panggil tadi tu. Yang saya panggil namanya. Kita nak dengar. Okey, silakan saudara. Dalam negara demokrasi, kebebasan itu perlu ada had ataupun tidak? Perlu. Kenapa? Sebab mungkin kuasa itu disalahgunakan. Takut kuasa itu disalahgunakan. Okey. Terima kasih. Seorang lagi? Saudari kita yang saya panggil tadi? Mana orangnya? Perlu ada. Yang mana? Kat mana orangnya tu? Ya. Ini orangnya. Perlu ada? Perlu ada. Kenapa? Yalah, perlu ada. Kenapa? Sebab dia nanti dia macam selalu apa tu? Tak ada had lah. Dia kena ada had untuk dia perlu ada had, kan tidak dia jadi melampau, kan tidak dia jadi kurang ajar macam sahabat kita sebut tadi tu. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Makin. Okey, saudara-saudara sekalian, walaupun kita katakan demokrasi itu sebagai satu kebebasan, maknanya kita boleh buat apa kita punya suka. Dia bermakna kita tidak bukanlah tidak ada hadnya, bukanlah bermakna tidak ada batasannya. Batasan atau had itu perlu ada. Kenapa? Sebagaimana contoh, saya ambil satu kata sarjana lah, Alexander Wendell Holmes kata, the right to swing my fist and when the other man's nose begin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saya ada tangan, saya ada hak untuk menghayunkan tangan saya. Ni tangan saya kan, ikut suka saya lah, saya nak hayun tangan saya kan. Hak saya, kebebasan saya. Tapi hak saya untuk hayunkan tangan saya ni berakhir apabila hayunan saya terkena batang hidung orang lain. Faham tak? Saya ada tangan, saya bebas untuk hayun tangan saya, tapi hak saya untuk hayunkan tangan saya ni berakhir. Saya ada hak saya ni berakhir bila hayunan saya dah kena batang hidung orang lain. Maknanya tuan-tuan dan puan saudara-saudari, dalam demokrasi pun begitu. Kita ada kebebasan, tapi kebebasan kita berakhir apabila kita melanggar sensitiviti masyarakat di sesebuah tempat. Hadnya bagaimana? Hadnya ditetapkan oleh sensitiviti masyarakat jugalah. Sebagai contoh, macam makan chewing gum tadi. Kerajaan di Singapura merasakan kalau makan chewing gum, lepas tu dia suka buang merata-rata, mengotorkan bandar raya di sana, jadi dia haramkan. Jadi terpulanglah. Majoriti ahli parlimennya setuju, maka haramlah chewing gum di Singapura. Macam contoh lembu. Kita tengok lembu bagi agama Hindu sangat sensitif. Jadi maknanya ada negeri di India yang mengharamkan pemakanan lembu. Tak boleh makan lembu. Ada negeri di India mengharamkan begitu. Tapi kalau macam dalam konteks kita,
Kita tidak sensitif dengan lembu sebab kita majoriti penduduknya masyarakat Islam. Jadi sebab tu ini yang saya nak tunjukkan bahawa sensitiviti masyarakat juga dan juga amalan budaya di semua tempat tu turut diambil kira dalam nak buat undang-undang. Dalam nak buat apa yang boleh berlaku dan tidak boleh berlaku di sebuah tempat tu begitu. Jadi jangan hairan kenapa di Singapura boleh, di kita tak boleh, di tempat kita boleh, di Singapura tak boleh, di negara India begitu, negara kita begini. Jadi kamu perlu faham bahawa demokrasi itu adalah satu kebebasan tapi ada hak mengikut sensitiviti masyarakat di negara kita. Okey? Jelas ya? Itu konsep demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua kepada negara kita Malaysia. Tapi yang di-Pertuan Agong bukanlah hanya sekadar lambang saja ketua, tak. Dia duduk di situ dan ada kuasanya. Apa kuasa yang di-Pertuan Agong kita akan bincangkan nanti. Okey, itu pengenalan awal tentang konsep negara. So kita teruskan saudara-saudari Saya share slide. Perlu faham benda tu dulu. Ini benda asas dalam bernegara. Okey, seterusnya. Kita dalam peta dunia, saudara-saudari, kita ni tak besar lah ya. Kita dari segi fizikalnya, kita ni sedap kecil ya. Tapi tak kisah. Walaupun kita kecil, yang penting rakyat negara kita ni perlu berjiwa besar. Itu yang jauh lebih penting. Okey, bila kita bincang tentang pembentukan negara, saudara-saudari, saya nak ambil, kita tak ambil lah daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Dia terlalu jauh. Kita ambil yang agak moden sedikit di kala waktu pembentuknya persekutuan di kawasan kita ni ya. Di persekutuan Malaysia ni saudara-saudari, kalau kita ambil awal-awal pemodenan tempat kita ni selepas Kesultanan Melayu Melaka, kita boleh katakan apabila eranya kewujudan negeri-negeri Selat. Negeri Selat ada berapa? Ada berapa negeri Selat? Negeri Selat ada 7. Okey, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Dinding. Dinding tahu tak kat mana? Pernah dengar Dinding? Dinding ni dekat wilayah Manjung, negeri Perak. Okey? Dekat Dinding. Lepas tu dekat Labuan, Cocos Island dan juga Christmas Island. Ini merupakan negeri Selat. Negeri Selat adalah negeri yang diuruskan secara langsung oleh Inggeris. Kan? Dia negeri-negeri yang berada di kawasan laut. Kenapa? Sebab dulu kaedah mod pengangkutan dulu gunakan laut lah, guna kapal kan. Jadi maknanya kapal yang berlayar ni dia akan pergi ke negeri Selat ni untuk urusan perdagangan. Ini dulu. Jadi pengurusan, kita boleh katakan pemodenan di kawasan kita ni apabila Inggeris mewujudkan negeri-negeri Selat pada waktu tu. Sebab tu kalau kita tengok jata negeri Selat tu kan, kita ada kota Singapura, Melaka, Pulau Pinang dan negeri-negeri yang lain lagi. Pada tahun 1826. Selepas itu, 1826, Inggeris wujudkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini persekutuan yang terwujud di tanah Melayu pada waktu tersebut. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ada berapa? Negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4. Okey, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Apa maksud negeri Melayu bersekutu? Maknanya adalah 4 negeri ni, negeri-negeri Melayu ni kita ada 9 yang hari ni. Tapi sebelum tu, apa maksud negeri-negeri Melayu? Supaya kita faham dulu. Negeri-negeri, apakah maksud negeri-negeri Melayu? Saya nak tanya dulu supaya kita faham. Siapa nak cuba? Apa maksud negeri-negeri Melayu? Silakan. Janganlah tunduk aja. Kan? Luqman Hakim. Muhammad Luqman Hakim. Muhammad Luqman Hakim dan juga Fatimah Ismail. Saya nak tanya, negeri-negeri Melayu ni apa maksud dia? Cuba kita faham dulu. Dia bukan saja tentang sejarah, sampai hari ini pun ada juga negeri-negeri Melayu. Fatimah Ismail. Silakan. Ataupun sahabat kita yang lain sementara menantikan 2 orang tu dia pergi ke mic. Apa maksud negeri-negeri Melayu? Ya.
Assalamualaikum, Cik. Saya Devi Fatimah. Ya, salam. Raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak. Okey, ada lagi nak tambah? Okey, soal lagi sahabat kita yang lelaki tadi? Apa lagi? Okey, ada sahabat kita type tadi. Salam. Hello. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Salam ya. Hello. Dengar? Ya, ya. Dengar. Okey. Teruskan. Soalan tentang apa negeri-negeri Melayu. Betul. Negeri-negeri Melayu tu apa? Gabungan semenanjung negeri dan majoriti kebanyakan Melayu. Gabungan semenanjung dan majoriti kebanyakan Melayu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saudara sekalian, bila kita bincangkan negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Melayu ni merujuk kepada negeri-negeri yang mempunyai sultan dan raja. Itu maksudnya. Negeri yang ada sultan dan raja. Makna dulu kepulauan di dunia ni kita ada 6 arkipelago. Jadi maknanya dalam benua-benua di dunia ni, okey, salah satunya benua alam Melayu. Bila kita katakan alam Melayu, dia kata negeri-negeri Melayu ni merujuk kepada negeri yang ada sultan dan raja. Dan dia tidak terhad hanya kepada negara kita sahaja. Patani, Yala, Naratiwat, itu juga dulu ada sultan dan rajanya di situ. Okey, di Indonesia Paramiswara pun asal yang Melaka kan dari sana. Jadi semua negeri yang ada sultan dan raja ni dulu di kepulauan ni, tak kiralah dia agama Hindu ke, animisme ke, Islam ke, pada itu dia merupakan negeri-negeri Melayu. Okey, kita perlu faham itu. Jadi dalam kepulauan kita, dalam sempadan kita, kita ada 9 negeri-negeri Melayu sampai hari ini. Okey, apa 9 negeri Melayu tu? Perlis, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Ini negeri Melayu yang kekal dalam sempadan tanah Melayu sampai hari ini. Okey. Jadi bila kita sebut negeri-negeri Melayu bersekutu, di kalangan 9 negeri ini, dia bersetuju untuk membentuk satu gabungan bersekutu. Ada 4 negeri saja yang join. 5 negeri lagi, dia tak nak join yang menjadi negeri bersekutu pun. Jadi mereka ni dikenali sebagai negeri tidak bersekutu. Negeri tidak bersekutu ni dia bukan merupakan satu gabungan, tidak. Dia merupakan satu negeri yang berdiri dengan sendiri. Johor berdiri sendiri, Kedah berdiri sendiri, Perlis berdiri sendiri, Terengganu berdiri sendiri, Kelantan berdiri sendiri. Sebab dia tak jadi bersekutu. Sebaliknya, 4 negeri yang bersetuju untuk bersekutu, bergabung, okay, mereka berkongsi sumber. Kadang-kadang tu katakan Pahang diserang oleh musuh, maka Perak akan menghantar tentera yang membantu. Begitulah. Ini contoh perkara daripada gabungan. Jadi negeri-negeri Melayu bersekutu ni, apabila Inggeris buat, dia memodernkan pentadbiran di kawasan yang berkenaan di 4 negeri yang di tengah semenanjung hari ini. Okey? Itu negeri Melayu bersekutu. Kemudian bila kita tengok balik senilai tu, sebab kita nak bincang tentang sistem pentadbiran. Jadi pentadbiran tu dimodernkan dengan pembentukan negeri Melayu bersekutu. Selepas pembentukan negeri Melayu bersekutu, kalau kita tengok waktu itulah Inggeris perkenalkan jata, dia letak Harimau Malaya, kemudian dia letakkan crown, dan melambangkan naungan negeri, naungan Inggeris. Selepas tu dia letakkan juga 4 warna yang melambangkan Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan di tengahnya tu. Dan satu yang menariknya, cogan kata tu dipelihara Allah. Jadi cogan kata di bawah tu dipelihara Allah ni Inggeris sendiri buat. Inggeris sendiri bersetuju untuk letakkan di situ. Maknanya negeri-negeri Melayu ni ditadbir oleh Sultan dan Raja beragama Islam tu telah diiktiraf oleh Inggeris ni sejak lama lagi. Okey? Lepas pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu,
Okey, Inggeris tubuhkan Malayan Union. Kenapa Inggeris tubuhkan Malayan Union? Inggeris tubuhkan Malayan Union kerana dia nak menyusun semula tanah Melayu. Tapi majoriti daripada penduduk tanah Melayu menentang kewujudan Malayan Union tu. Ya, kenapa MU tidak disokong, saudara-saudari? Kenapa agaknya MU tak disokong? Okey. Dah lah kalah EPL baru-baru ni kan. Jangan sokong MU tuan-tuan. Okey, saya nak tanya, kenapa Malayan Union tu ditentang? Minta pandangan. Kenapa Malayan Union tak ditentang waktu tersebut? Ada negeri Melayu bersekutu, lepas tu Inggeris nak buat Malayan Union, tapi penduduk tanah Melayu ada yang menentang Malayan Union tu. Kenapa? Silakan. Siapa nak mencuba? Ya? Silakan. Okey, boleh. Silakan yang mengangkat tangan tadi tu. Assalamualaikum Tuan. Saya Waalaikumsalam. Anissa. Okey. Anissa dari mana, sebutlah supaya rakan-rakan info lain pun tahu. ILKKM Kuala Pilah. Okey, silakan Pak Anissa. Kenapa orang Melayu menentang Malayan Union tu? Sebab raja tidak lagi menjadi pemerintah bagi setiap negeri. Okey, maksudnya kuasa raja tu dikurangkan oleh Malayan Union. Okey, terima kasih Anissa. Pandangan lain, mungkin 1-2 pandangan lagi kita tengok. Kenapa agaknya Datuk On Jaafar yang mengetuai gerakan tu disokong oleh majoriti penduduk di tanah Melayu untuk menentang Malayan Union tu? Silakan. Ada tak lagi? Ain Fatihah. Ain Fatihah. Ain Fatihah daripada Kuala Pilah. Nak dengar Ain Fatihah punya pandangan. Kemudian kita nak dengar Yoga Shelin. Yoga punya pandangan. Yoga Shelin A316. Saya nak dengar dua orang ni punya pandangan. Silakan. Kenapa agaknya Malayan ditentang oleh majoriti penduduk tanah Melayu pada waktu itu? Kita kena faham supaya bila kita memahami tentang sejarah kenapa sesuatu peristiwa itu berlaku, kita boleh mengelakkannya daripada berulang pada zaman sekarang. Okey? Sejarah ni dia satu perkara yang sentiasa berlaku, cuma dia dilakukan oleh orang ataupun pelaku yang berbeza. Cuma dia berulang-ulang lah. Yoga, silakan. Saya nak dengar. Sebab hak-hak kemelayuan tu akan terbatas. Hak-hak kemelayuan akan terbatas. Okey. Terima kasih. Seorang lagi tadi, siapa Ain? Ain Fatihah. Ain Fatihah. Kita nak dengar pandangan seorang lagi. Assalamualaikum Cik, saya Jepang Fatihah dari ILKKM Kuala Pilah. Salam. Ain buka lah buka kamera. Sebabnya hak sama rata kepada semua negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk di bumi tidak dapat memiliki apa-apa keistimewaan. Penduduk pribumi tak dapat apa-apa keistimewaan. Okey. Tak apa, baik. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, kenapa Inggeris nak memperkenalkan Jusolai? Sebab dia nak gabung bukan nak memperkenalkan Jusolai, dia nak memperkenalkan Malayan Union sebab dia nak menggabungkan pentadbiran negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi bila dia nak gabung pentadbiran ni, dia memperkenalkan prinsip Jusolai. Jusolai ini merupakan prinsip di mana pemberian taraf kewarganegaraan kepada sesiapa saja yang dilahirkan di tanah Melayu pada waktu tersebut. Automatik dia jadi warga negara.
Jadi majoriti penduduk tanah Melayu waktu tu dia tak nak lah bahawa orang yang bukan orang tanah Melayu yang dilahirkan di situ terima jadi warga negara. Itu prinsip jus soli. Tapi pada waktu tersebut majoriti daripada negara-negara di dunia menggunakan prinsip jus sanguinis. Jus sanguinis ni merupakan prinsip di mana nak beri kewarganegaraan kepada seseorang anak yang dilahirkan tu mestilah ibu bapa dan juga sama ada ibu ataupun bapanya mestilah orang yang berasal daripada situ. Jadi majoriti negara menggunakan prinsip jus sanguinis pada waktu tersebut. Jadi sebab itulah bila Inggeris nak memperkenalkan jus soli, penduduk majoriti tanah Melayu tak bersetuju. Jadi berlakulah penentangan, tapi 2 tahun selepas Inggeris perkenalkan kontrak sosial tu, akhirnya apabila Inggeris memperkenalkan Malayan Union, akhirnya terbatallah Malayan Union tersebut. Ya. Bila Inggeris batal, Inggeris perkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Kan? Jadi bila dia perkenalkan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948, benderanya dan jatahnya bertukar. Okey. Benderanya tu daripada Malayan tu kita tukar kepada ada 14 jalur, melambangkan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Kemudian kalau kita tengok warna bendera, bukan 14 jalur, tapi kalau kita tengok 13. Kenapa 13? 9 negeri-negeri Melayu campur Pulau Pinang dan juga Melaka, tak termasuk Singapura. Jadi kalau kita tengok warna bendera tu atas merah, bawah pun merah. Ada 11 sebuah negeri saja. Bintang pun pecah 11 pada waktu tersebut. Lambang bulan dan bintang dimasukkan menggantikan crown. Kemudian dalam jata pun kita letakkan 5 bilah keris. 5 bilah keris tu melambangkan apa? Ada satu kursus tu, peserta tu dengan confident. 5 bilah keris ni melambangkan hang tua, hang jebat, hang lekeh, hang kasturi. Itu salah sebenarnya, bukan 5 bilah keris tu melambangkan negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, kemudian jata negeri Sabah dan jata negeri Melaka dan juga Pulau Pinang dimasukkan, dan coran kata dipelihara Allah bertukar kepada bersekutu bertambah mutu pada waktu tersebut. Jadi pentadbiran kita ni dah mula beralih di fasa ni, daripada pentadbiran Inggeris kepada penyediaan kepada penduduk tanah Melayu mentadbir negeri sendiri. Kemudian pada tahun 1957 Tanah Melayu tu merdeka. Okey, Persekutuan Tanah Melayu terbentuk pada 48, okey, 1948. Tahun 57 Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Kemudian pada tahun 63 terbentuklah Malaysia. Pada waktu tu. Jadi maknanya Persekutuan Tanah Melayu merupakan proses peralihan daripada pentadbiran Inggeris sepenuhnya kepada pentadbiran penduduk Tanah Melayu pada waktu tersebut. Dan 63 kita menjadi Malaysia. Okey, pada waktu tu kita tengok logo di dalam jata tu ditambah Singapura, Sabah dan Sarawak di bahagian bawah tu, dalam jata tu. Coran katanya bersekutu bertambah putu, harimau pun ditukar menjadi harimau yang cerah. Okey. Jadi dah ada terjelen tu nak melambangkan kegarangan tu kan. Dan kemudian pada tahun 65 bila Singapura keluar dari Malaysia, tempat jata Singapura tu digantikan dengan bunga raya. Dalam tu dia digantikan lah. Okey. Dan kemudian sampai hari ini kita menggunakan jata yang ini, saudara-saudari sekalian. Ini jata kita Malaysia. Imbasan pembentukan Malaysia itu. Daripada awal tadi kita dah lihat konsep negara, kita dah lihat konsep Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan, kita mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, dan kita imbas sejarah negara secara sedikit pentadbirannya, dan lepas ni kita akan tengok berkaitan dengan perlembagaan negeri dan juga perlembagaan persekutuan. Okey? Di peringkat negeri kita ada negeri Terengganu, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, Pulau Pinang, Sarawak, Melaka dan Sabah dan juga wilayah persekutuan. Okey, sekejap lagi kita ada soalan berkaitan dengan yang ini saya akan tanyalah. Sebelum tu sebab sekarang 10.30 waktu kita rehat, saya pun tak nak ambil masa saudara-saudari. Boleh pergi berehat dulu. Pukul 11 kita masuk balik, saya sambung sekejap lagi. Okey? Terima kasih saudara-saudari, pergi berehat, ambil angin dulu, minum air apa-apa. Pukul 11 kita masuk semula untuk kita bincangkan
Okey, salam. Okey, terima kasih tuan. Peserta peserta Seremban boleh turun susun kerusi untuk sesi bergambar. Peserta Seremban boleh turun bawah susun kerusi untuk sesi bergambar. Okey, peserta Seremban boleh turun ke bawah, susun kerusi untuk sesi bergambar. Masa amat terhad. Pukul 11 nanti nak sambung balik.